Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha pensyarah penyelia Yang Mulia Tengku Nur Faizul bin Tengku Embong, yang dikasihi para panel, Dr. Norizan binti Mamat selaku panel pertama, Dr. Muhammad Rusdi bin Abdul Majid selaku panel kedua, serta para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Nadia Natasha binti Muhammad Ruslaini, pelajar PISMP Bahasa Melayu, ambilan Jun 2017. Bagi seminar penyelidikan-penyelidikan ini, saya akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Tinjauan Pemilihan Jenis E Pembelajaran dalam Pengajaran secara dalam talian oleh Guru Pelatih IPG Zon Timur dan IPG Zon Tengah. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan berlakunya perubahan terhadap sistem pendidikan secara mendadak yang pastinya memberikan cabaran kepada para pendidik dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Rentetan itu, penggunaan medium e-pembelajaran telah mula diperkenalkan dan digunakan dalam mencapai objektif yang disasarkan dalam bilik darjah. Namun, sejauh mana pemilihan jenis e-pembelajaran dalam pengajaran secara dalam talian oleh guru pelatih IPG memberi kesan masih menjadi tanda tanya. Transformasi pendidikan rendah dan menengah telah pun dilaksanakan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 yang diperkenalkan pada tahun 2012 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang menjadikan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa serta memanfaatkan teknologi komunikasi dan maklumat ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Pada awal tahun 2020, operasi aktiviti PDPC dijalankan secara bersemuka, namun terpaksa dihentikan dan dijalankan sepenuhnya secara dalam talian dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Ewan Ngadi 2020. Hal ini menyebabkan pihak kerajaan telah mengambil inisiatif untuk menambah baik kurikulum PDPC secara dalam talian sebagai salah satu usaha bagi memastikan proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan berkesan dengan memperkenalkan konsep pembelajaran baru. Konsep pembelajaran ini juga dikenali sebagai e-pembelajaran, merupakan pengaruh dalam proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik kandungan maupun sistem. Santoso 2014. Seperti sedia maklum, negara kita telah dilanda wabak COVID-19 bermula pada bulan Disember 2019. Wabak ini telah menular dan mengakibatkan arahan yang dikeluarkan oleh Menteri Keselamatan Negara supaya semua sekolah ditutup susulan PKP yang mula berkuat kuasa pada 18 Mac bagi membendung penularan COVID-19. Syirah Roslan 2020. Rentetan daripada peristiwa itu, sistem pendidikan terpaksa berubah dan dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya. Selaras dengan Kamarul Azmi Jasmi 2011, guru hendaklah bergerak sejajar dengan perubahan semasa yang semakin mencabar dari semasa ke semasa. Selaras dengan aspirasi negara dalam rancangan Malaysia ke-10, iaitu menjadikan profesi perguruan lebih menarik agar dapat memantapkan mutu pendidikan di Malaysia. E-pembelajaran sebenarnya sudah lama wujud, namun penggunaannya yang sangat minimum. Disebabkan pandemik, para pendidik perlu mengoptimumkan penggunaan platform digital yang ada bagi memastikan objektif PDPC tercapai. Dalam konteks pendidikan, sehingga Mac 2020, aktiviti pembelajaran secara formal yang melibatkan hampir 600 juta pelajar di seluruh dunia terjejas akibat arahan penutupan institusi pendidikan, sama ada di peringkat sekolah maupun institusi pengajian tinggi GOLYEL-S 2020. Terdapat pelbagai jenis medium pembelajaran yang belum diterokai keberkesanannya dalam meningkatkan mutu dalam melaksanakan proses PDPR secara menyeluruh. Kajian ini dilaksanakan bagi tujuan untuk mengenal pasti medium e-pembelajaran guru pelatih Bahasa Melayu terhadap penggunaan e-pembelajaran pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa menjalani praktikum, serta untuk mengenal pasti keberkesanan pemilihan medium e-pembelajaran guru pelatih Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa menjalani praktikum.
Bagi persoalan kajian pula, apakah jenis medium e-pembelajaran yang digunakan oleh guru pelatih Bahasa Melayu terhadap penggunaan e-pembelajaran pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa menjalani praktikum? Yang kedua, apakah terdapat keberkesanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di rumah Bahasa Melayu dalam pemilihan jenis medium e-pembelajaran oleh guru pelatih? Bagi kajian ini, pengkaji menggunakan model CIPP iaitu CIP. C merujuk pada konteks, I merujuk pada input, P merujuk pada proses dan produk. Model ini diperkenalkan oleh Staffel Beam pada tahun 1967 dan berfungsi bagi melihat bagaimana program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang telah pun bermula pada tahun 2013. Dan kini kita berada pada gelombang ketiga, iaitu dalam menyediakan keberhasilan pendidikan yang lebih optimum bagi mendepani era pendidikan. Dapatan kajian lalu, Nik Muhammad, Mamat dan Muhammad Isa 2011, penilaian terhadap tahap kesediaan pembelajaran dalam talian adalah rendah dan mengaitkan isu kos. Kajian Gon Darawekar 2017 pula, kajian berkenaan keberkesanan e-pembelajaran melalui WhatsApp sebagai peralatan pengajaran dan pembelajaran merupakan tinggi bagi guru internet. Menurut Kalisa dan Pichet 2017, kajian mendapati bahawa aplikasi mudah alih dengan sistem e-pembelajaran tidak berlaku integrasi. Kerangka konseptual ini dirangka bagi melihat adakah terdapat hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan juga pemboleh ubah tidak bersandar. Pemboleh ubah bersandar bagi kajian ini ialah pemilihan jenis medium e-pembelajaran semasa pengajaran oleh guru pelatih. Bagi pemboleh ubah tidak bersandar, keberkesanan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Melihat hubungan antara pemilihan medium, keberkesanan terhadap guru dan keberkesanan terhadap murid bagi proses PDPR merupakan hubungan antara pemboleh ubah bersandar dan juga pemboleh ubah tidak bersandar. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian merupakan reka bentuk yang bersifat deskriptif dan kuantitatif jenis tinjauan. Persampalan menggunakan populasi seramai 130 orang guru pelatih dan teknik yang digunakan adalah persampalan rawak mudah. Dengan menggunakan jadual Kretzi dan Morgan 1970, maka sampel yang diambil adalah seramai 97 orang guru pelatih PISMP Bahasa Melayu ambilan Jun 2017 di IPG Zon Timur iaitu IPG Kampus Datuk Razali Ismail dan IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan. Bagi IPG Zon Tengah pula ialah IPG Kampus Bahasa Melayu dan IPG Kampus Pendidikan Islam. Bagi instrumen kajian pula, pengkaji menggunakan set soal selidik bagi menjawab objektif dan juga persoalan kajian. Sebelum itu, pengkaji akan mendapatkan kesahan pakar dan mencari nilai pekali kebolehpercayaan alfa krombat bagi kajian rintis dan mendapati sebanyak 0.941% nilai pekali yang diperoleh iaitu sangat tinggi. Bagi bahagian-bahagian kajian tinjauan, bahagian A maklumat demografi responden terdiri daripada 5 item, bahagian B iaitu penilaian input terdiri daripada 5 item, bahagian C penilaian proses terdiri daripada 8 item, bagi bahagian D terdiri daripada 8 item iaitu penilaian produk, manakala bagi bahagian E penilaian konteks terdiri daripada 8 item. Bagi maklumat demografi responden, berikut merupakan item-item yang ditanya kepada responden dalam set soal selidik. Item yang pertama merujuk kepada IPG yang terdiri daripada 4 jenis IPG iaitu IPG kadar I, seramai 16 orang responden dengan perutasannya sebanyak 16.5%, manakala IPG Kampus Bahasa Melayu terdiri daripada 52 orang responden dengan peratusannya sebanyak 53.6%, bagi IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan seramai 16 orang responden dengan peratusannya 16.5%, dan IPG Kampus Pendidikan Islam seramai 13 orang dengan peratusannya 13.4%. Bagi jantina pula, seramai 35 orang lelaki dengan peratusannya 36.1%, manakala perempuan terdiri daripada 62 orang responden dengan peratusannya 63.9%. Umur responden pula terdiri daripada 4 jenis umur. Yang pertama,
22 tahun, yang kedua 23 tahun, yang keempat 24 tahun dan 25 tahun. Majoriti responden terdiri daripada usianya 23 tahun di mana seramai 69 orang dengan peratusannya 71.1%. Yang diikuti dengan usia 24 tahun seramai 24 orang dengan peratusannya 24.7%. Diikuti pula dengan usia 25 tahun seramai 3 orang dengan peratusannya 3.1%. Dan diikuti pula dengan usia 22 tahun seramai seorang dengan peratusannya 1%. Bagi item tahun mengajar, majoriti responden mengajar tahun 4 dengan peratusannya sebanyak 33% dan tidak terdapat responden yang mengajar tahun 6. Bagi waktu mengajar pula, responden didapati mengajar sebanyak 5 hingga 6 jam, majoritinya itu peratusan 49.5% dan minoritinya mengajar selama 9 hingga 10 jam dengan peratusannya 3.1%. Dapatan kajian. Persoalan kajian pertama. Apakah jenis medium e-pembelajaran yang digunakan oleh guru pelatih Bahasa Melayu terhadap penggunaan e-pembelajaran pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa menjalani praktikum? Pengkaji dapati bahawa majoriti responden menggunakan WhatsApp sebagai perantara medium e-pembelajaran semasa praktikum dengan kekerapan sebanyak 39 dan peratusan sebanyak 40.2%. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa purata nilai min dan sisi piawai terhadap dimensi ini berada pada tahap sederhana iaitu N seramai 97 orang, min dengan nilai 2.32 dan sisihan piawai dengan nilai 1.036. Dapatan kajian bagi menjawab persoalan kajian yang kedua, apakah pemilihan jenis medium e-pembelajaran oleh guru pelatih memberi kesan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran di rumah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu? Hasil dapatan kajian mendapati bahawa purata nilai min dan sisihan piawai terhadap dimensi ini berada pada tahap tinggi, iaitu dengan N nilai sebanyak 97, min sebanyak 3.974 dan sisihan piawai dengan nilai sebanyak 0.709. Namun apabila ujian korelasi dilaksanakan, pengkaji dapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemilihan jenis e-pembelajaran semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah dengan keberkesanan proses PDPR yang dijalankan. Kesimpulannya, melihat kepada hasil dapatan penyelidikan tinjauan ini, majoriti guru pelatih Bahasa Melayu menggunakan medium WhatsApp sebagai perantaraan bagi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sebahagian murid mendapati bahawa penggunaan medium yang dipilih guru pelatih mampu memberi kesan yang positif serta mampu menarik minat murid untuk belajar Bahasa Melayu. Ekoran daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diarahkan oleh Menteri Keselamatan Negara. Namun begitu, terdapat segelintir murid ketinggalan akibat beberapa faktor seperti kekurangan gadget, masalah talian dan juga latar belakang keluarga yang susah. Oleh hal demikian, guru-guru pelatih khususnya perlu lebih meneroka dalam dunia e-pembelajaran dengan lebih mendalam bagi memastikan sesi PDPR yang akan datang mencapai objektif yang disasarkan dengan lebih baik sekiranya sesi PDPR diteruskan kelak. Tuntasnya, kajian ini mendapati semua konstruk yang diukur menunjukkan kesan proses PDPR Bahasa Melayu tidak dipengaruhi oleh pemilihan jenis medium e-pembelajaran yang digunakan oleh guru pelatih semasa menjalani praktikum. Implikasi bagi kajian tinjauan ini kepada beberapa pihak, antaranya Kementerian Pendidikan Malaysia, Institut Pendidikan Guru Malaysia dan juga guru pelatih. Bagi KPM, implikasinya adalah supaya dapat menyediakan peruntukan bagi memenuhi keperluan guru untuk menyediakan bahan bantu mengajar bagi penggunaan medium e-pembelajaran secara dalam talian dan menggunakannya di dalam bilik darjah. Bagi IPJM pula dapat menyediakan latihan intensif kepada guru pelatih Bahasa Melayu untuk mengendalikan dan menggunakan medium e-pembelajaran secara praktikal dalam bilik darjah secara dalam talian bagi menyediakan sistem pendidikan bertaraf dunia. Bagi guru pelatih,
Guru pelatih perlulah meneroka dengan lebih mendalam terhadap platform pembelajaran digital yang ada bagi menyediakan PDPR yang lebih berkesan agar cukup bersedia untuk mendepani era revolusi industri 4.0. Bagi cadangan kajian lanjutan, pengkaji mencadangkan untuk mengkaji analisis secara inference dan juga kajian yang menggunakan kaedah campuran iaitu kuantitatif dan kualitatif dilaksanakan. Hal ini kerana pengkaji boleh memperoleh maklumat yang lebih banyak melalui responden seperti temu bual dan juga pemerhatian. Melalui kaedah-kaedah ini, pengkaji akan memperoleh lebih banyak maklumat seperti prestasi, minat dan juga isu yang berlaku di sekeliling. Pengkaji yang akan datang juga boleh melaksanakan suatu kajian yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR Bahasa Melayu dalam kalangan guru pelatih di seluruh IPG Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.